Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak An nak ajar anda macam mana nak buat jubah ikat. Tapi hari ni customer saya nama dia Cik Kia. Dia kecil saja. Kita nak ambil ukuran badan dia dan nak lukis pola baju. Pola baju saiz Cik Kia ni. Tangan pun saiz Cik Kia. Inilah hasilnya. Untuk hari ni saya bercadang nak ajak kamu semua tentang macam mana kita nak ambil ukuran sepasang jubah. Saya ada customer ni, nama dia Kak Kia ni, dia nak tempah jubah. Nampak? Kecil je. Sebab saya ada customer yang comel ni, jadi saya perlukan kertas yang comel sajalah untuk melukis pola. Okey, barang-barang yang kita kena ada bila kita nak buat pola jubah ni. Inilah tali tip, pensel yang terang, pemadam, pengasah. Nak asal pensel je pun. Lepas tu ni pembaris. Nama ni pembaris bentuk. Kalau siapa yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang jahitan, mesti ada satu pembaris bentuk. Lagi satu pembaris cukuplah dua dulu pembaris yang perlu ada untuk memulakan pelajaran dalam bidang jahitan ni. Jika anda tak mau datang kelas atau mencari guru lain, anda boleh je tengok YouTube saya. Saya akan ajar satu persatu. Tak kena bayar pun. Cuma kena buat. Buat dan buat. Itu je cara nak belajar dengan saya. Okey, kejap lagi kita mula mengambil ukuran. Kita tak perlu buang banyak masa. Kita teruskan saja pelajaran kita. Nak ambil ukuran badan seseorang tu, sama ada ukuran anak kita ke, customer ke, mak kita ke, adik-adik kita ke, kita kenalah tanya dulu. Hari ni customer saya ni, Cik Kia ni, dia minta saya nak buat jubah ikat. Okey, jadi kita kena buat ilustrasi dulu. Ikat yang macam mana dia nak. Okey, kita try lukis apa yang dia nak. Kita lukis dulu apa yang dia nak. Okey, kita cuba yang macam ni, yang Cik Kia nak kita buat. Okey, bahagian hadapan dia nak kosong. Okey, bahagian hadapan baju dia nak kosong. Inilah yang saya dapat ni. Nama customer kita Cik Kia. Kita isi dulu. Ni ukuran. Sebelum kita ambil ukuran, ni Cik Kia nak jubah ikat saja, ada cutting sikit kat pinggang dengan kembang payung. Bahagian belakang ada zip sorok macam tu, tangan lepas macam tu. Okey, bila kita tanya dia betul ke, dia kata betul, dia nak macam tu. Jadi baru kita boleh ambil ukuran badan. Ya, macam inilah. Kena buat ilustrasi dulu, faham dulu apa yang Cik Kia ni nak. Nak ambil ukuran badan Cik Kia ni, dia ukuran first kita nak ambil adalah ukuran leher. Leher kita kena ambil bahagian hadapan. Dia ada kedudukan apa? Kedudukan bila kita nak ambil ukuran ni, kadang-kadang kita akan ambil kedudukan berhadapan, kadang-kadang kita akan ambil kedudukan di bahagian belakang. Sekarang ni mula-mula kita akan ambil leher, lepas tu bahu, lepas tu dada, paras pinggang, labuh baju. Okey, leher kita kena suruh Cik Kia ni menghadap di hadapan. Cara nak ambil ukuran dia, okey, suruh orang yang nak diambil ukuran tu berdiri tegak-tegak, menghadap
berhadapan. Okey. Ukuran leher yang kita kena ambil, kita ambil ukuran semua dalam cm cm. Daripada hujung ni dah baca ukuran. Ni dalam cm lah. Okey, letak kat leher Cik Kiyah ni. Berapa cm je leher dia. Lah. Okey, ambil tulang kanan, tulang kiri. Okey, untuk bacaan Cik Kiyah punya leher hanyalah 7 cm kat situ kan. Jadi kita ambil dan tulis 7 cm. Okey, untuk ukuran yang kedua, ukuran bahu. Kita suruh Cik Kiyah ni beralih ke belakang sebab kita nak ambil ukuran bahu. Okey, ukuran bahu tu suruh dia berdiri tegak-tegak. Jangan bergerak, diri je tegak-tegak. Okey, ukuran bahu ni ambil baca daripada hujung dalam cm. Daripada bahu kanan ke bahu kiri. Ukuran bahu Cik Kiyah kita ni 4 cm je. Dia kecil comel daripada tulang bahu kanan ke tulang bahu kiri. Maksud dia tulang tu antara ada tulang kat sini. Kat sini ni memang ada tulang. Kalau kita manusia normal lah, bukan Cik Kiyah ni, dia ada tulang penyambung antara badan dengan tangan. Bila kita gerakkan, dia akan rasa macam ada ketak-ketak. Dia rasa lah, cuba rasa. Tengok bau masing-masing. Tadi bau dia 4 cm. Jangan lupa tulis 4 cm. Okey, bila kita nak ambil ukuran dada pula, kita suruh Cik Kiyah ni menghadap depan kita. Macam biasa, suruh dia berdiri tegak-tegak. Okey, ukuran dada kena depakan tangan. Depakan tangan. Tapi Cik Kiyah tak boleh depakan tangan. Kita suruh dia angkat je tangan dia. Sepatutnya kalau ukuran dada, depakan tangan atau kepakkan tangan. Lepas tu ukur keliling dada melalui mercu dada yang paling tinggi. Tu baca kat tengah-tengah dada tu. Okey, sinilah kita baca. Jadi 11.5. Okey, ukuran dada Cik Kiyah kita ni 11.5. Dada, keliling dada 11.5. Tulis paras pinggang. Okey, untuk ukuran paras pinggang, kita kena bagi Cik Kiyah ni menghadap kita di belakang. Tangan dia nak turun boleh, suruh dia duduk lah macam mana dia selesa, tapi dia berdiri kena tegak. Paras pinggang pula, ambil ukuran yang pinggang yang paling ramping. Tengok badan Cik Kiyah kita ni kan ada sini kan ramping ni kan. Okey, kalau kita nak ukur siapa-siapa pula anak kita ke, kita tak satu lagi tali tip kat betul-betul pinggang yang ramping tu ni. Kat sinilah. Ni saya letak getah ikat rambut lah sebab dia comel kecil kan. Okey, ambil kedudukan dia daripada ni tulang bahu kau ni, bukan tulang belakang. Kalau tunduk orang normal, kita tunduk ada bonjolan tulang kat belakang ni. Kat tekuk ni ada satu tulang. Checkpoint dia kat situ. Ambil satu tulang yang kat leher tu, tarik ke kedudukan pinggang yang kita cari tadi. Okey, untuk kedudukan pinggang Cik Kiyah, kedudukan dia 5.5 cm. Okey. Tapi paras pinggang Cik Kiyah kecil je lah. Kalau paras pinggang anda, apa yang anda dapat tu lah. Yang ni 5.5 cm. Jadi kita tulis dulu 5.5 cm. Okey, labuh baju atau labuh jubah yang kita nak buat ni, dia kena menghadap di hadapan. Kalau ambil belakang pun boleh, tapi seeloknya kita kena ambil berhadapan. Okey, macam biasa suruh dia berdiri tegak-tegak. Okey, dia kena berdiri tegak-tegak. Okey. Lepas tu ukuran dia kita ambil ni. Daripada mercu bahu paling tinggi sampailah ke lantai. Sampai lantai.
Jadi ukuran yang kita dapat 23 cm sebab dia pendek. Jadi 23 cm. Jika anda dapat 57, 50, tu ukuran anda punya baju. Yang saya buat ni untuk dia punya baju sahaja. Okey, labuh tangan pula kita ambil kedudukan di sisi. Okey, berdiri tegak dan ambil di sisi. Sisi pula ambil daripada tulang bahu tadi ni, turun labuh tangan yang dikehendaki. Okey, Cik Kyo nak labuh tangan 6 cm. 6 cm, tulis 6 cm. Keliling pinggang. Okey, halusnya keliling pinggang pun kita akan ambil ukuran di sisi. Suruh dia buatlah macam mana tangan tu. Bagi kita nak boleh ambil ukuran pinggang dia. Okey, ukur kejap-kejap ataupun ketat-ketat. Tak payah duk masuk satu jari, dua jari sebab jari kita semua saiz berbeza. Diameter jari saya saiz lain, anda punya saiz lain, budak punya saiz lain. So tak perlu kita ambil ngam-ngam. Nanti bila kita lukis pola nanti baru kita akan masukkan basi. Baru kita masukkan kelonggaran untuk baju ni. Baju ni Cik Kyo pun tak mau pakai ketat. Orang boleh panas dia pun kata. Tapi musim tu tak panas. Okey, sekarang ukuran yang kita dapat dengan pinggang 8.5 cm. Kat situ 8.5 cm. Jadi tulislah. Okey, untuk ukuran punggung. Okey, nampak ukuran punggung ni dia ada dua keadaan tau. Ada yang buncit macam mengandung tu, ada yang punggung dia slim macam anak patung ni. Anak patung ni mudah lah. Ukur kedudukan kita di sisi, ukur keliling punggung melalui mercu punggung paling tinggi. Dapatlah bacaan dia. Okey, kalau untuk orang mengandung ataupun perut buncit, kita kena ukur keliling pinggang, keliling punggung melalui mercu punggung paling tinggi dan juga mercu perut paling tinggi. Baru dapat ukuran punggung. Kalau tidak, tak ambil ukuran buncit ni, baju sangkut kat perut, tak cantik langsung. Tambah-tambah jubah kan, sangkut-sangkut pula, bodoh lah. Sebab ni jubah. Ukur kejap-kejap, muat-muat. Tak payah duk masuk satu jari ke, dua jari ke. Okey, ukuran dia 10 cm. Lepas tu tulis, jangan lupa tulis, nanti lupa. Okey, untuk ukuran bahu ke siku, sebab kita ambil ukuran bahu ke siku ni sebabnya nanti kalau kita nak patternkan tangan kan, tengok tangan nak pattern pula kan, jadi kenalah ambil. Okey, ukuran bahu ke siku dia berapa? Okey, ukuran dia 4 cm. Tulis 4 cm. Okey, bukaan tangan dia. Tu dia nak luas macam ni kan. Jadi kita ambil lah agak-agak luas. Yang ni je lah. Tak ambil ketat-ketat. Kita ambil agak-agak. Rasa cantik dia pakai. Okey, saya agak-agak kat sini. Cantik dia pakai. Kita tengok. 5.5 cm. Okey, tulis dah bukaan lengan 5.5 cm. Lubang ketiak. Lubang ketiak ni kita kena ambil ukuran keliling lubang ketiak ni. Lubang ketiak Cik Kyo ni kita masuk dengan tali lah, sebab tali tik tak masuk. Ngam-ngam lah, keliling. Lepas tu keliling macam tu. Keliling macam tu, ngam-ngam. Baca, kalau guna tali tik, baca tali tik di atas tulang bahu ni. Jangan baca bawah ketiak pula, duk cium ketiak orang siapa. Okey, baca atas bahu nah. Okey, ni dia panjang ni nah, lubang ketiak dia. Jadi lubang ketiak dia panjang ni, ambil tali tik, ukur lah tali ni berapa panjang. 5.5 cm. Jadi tulis lubang ketiak dia 5.5 cm. Okey, untuk jubah tu saja ukuran yang kita perlu ambil. Untuk jubah ni ukuran yang kita macam ni. Okey, jom kita lukis pola pula. Dah dapat ukuran, baru boleh lukis pola. Dah dapat ukuran
baju semua kita sambung untuk melukis pola. Okey, ni pola yang kita nak lukis ni berdasarkan ukuran yang kita ambil ni. Okay, saya perlu duduk ni. Macam kalau guna kertas minyak pun, kertas apa sekalipun, pastikan make sure kertas tu potong betul-betul lah segi 4, tepat kan. Bila kedudukan dia betul itu, kalau kita ukur dengan pemarik L pun memang kedudukan dia memang elok, memang duk elok. Macam ni. Okey. Ni kosong. Okay. Kosong tu bermaksud dari titik ni. Titik ni. Ni bucu kertas ni saya kata titik kosong. Jadi titik kosong ke 1 adalah labuh jubah yang tadi kita ambil ni. Labuh jubah tu ni. Labuh baju lah yang nombor 5 ni. Labuh jubah dia 23. Jadi guna tali tape untuk ukur 23. Ukur macam ni. Nampak tak? Ni daripada hujung 23 cm. Situ. Baru dapat titik ni 23 kat sini. Anjak lagi tali tape kat atas. Tak risau pun yang ni. Jarak kat atas dia tak risau. Jadi kita dapatkan 2 titik daripada paksi kosong ni ke 23 cm. Lepas tu kita ambil pembaris, kita garis. Garis agak-agak lah. Tak nak sejengkai ke, saya agak-agak jubah dia besar ni. Okey, lepas dah siap, kita tandakan garisan yang baru kita wujudkan ni, garisan nombor 1. Garisan nombor 1. Tong ni duduk sebelah kanan, tangan kanan saya lah. Ni garisan labuh jubah. Okey, lepas tu kita nak buat garisan dada. Nombor 3 ni 11.5 tu. 11.5 dibahagi 4 dapat berapa? Tekan calculator. 11.5 bahagi 11.5 bahagi 4 2.875. 2.875 kecil sangat, tapi tak apa, kita ambil je 3 cm. Tadi 2.8 paksi garisan kosong tadi kita ukur 3 cm ke arah labuh jubah tadi. Titik ni kita namakan titik ni garisan dada. Garisan dada. Letak nombor 2. Okey, garisan dada dah, labuh jubah dah. Lepas tu garisan pinggang. Garisan pinggang tu kita ambil ukuran nombor 4. Paras pinggang tu 5.5 cm. Garisan kosong, paksi kosong ni turun ke bawah menghala ke labuh jubah tu 5.5 cm, buat 2 titik. Okey, gariskan. Ni garisan pinggang. Ni nama dia. Okay, kita buat nombor 3. Garisan pinggang tu nama dia nombor 3. Okey, dah dapat garisan ni yang penting untuk dada, pinggang, labuh jubah. Sekarang ni kita nak buat ke 4, kosong ke 4. Kita tengok ukuran bahu. Ni ukuran bahu nombor 2. 1/4 bahagian badan saja tak. Jadi tak 1/4 bahagian badan. Okey, bahu pun kita ambil ukuran tadi, panjang bahu tu kan. Untuk pola kenalah bahu 4 tadi dibahagi 2. 4 bahagi 2 berapa? 2 cm. Ukur. Tadi kita ambil paksi kosong tu yang melintang ni. Lalu ni kita ukur 2 cm garisan bahu tu ya, daripada garisan kosong yang memanjang tu. Kita ke arah atas. Titik dia 2 titik. 2 titik kot kita letak. Janganlah melepasi garisan dada bila kita garis tu. Okey. Macam tu.
Lepas tu turun bahu 0.5 cm untuk 0.3 cm untuk badan Cik Kioh ni. Tapi kalau untuk badan anda turunkan 3 cm untuk bahagian normal. Untuk nombor 4, ni tak payah ni, kita garis je kat sini. Lepas tu tak je nombor 4. Ni kan garisan bahu ni kan, kita nak tarik kat atas ni. Tapi kita kena cari dulu ruang leher. Leher dia kat sini 7 cm. 7 kena bahagi 6. Dapat 1.1. 1.1 kita tambah 0.1 cm jadi 1.2. Kita bundakan 1.26, kita bundakan jadi 1.3. Leher tu bahagi 6 kan. Kalau normal kadang-kadang ukuran leher, kelin leher tu 36 bagi 6 dapat 6, tambah 1 7. Tapi ukuran patung ni kecil sangat, saya agak-agak turun ke bawah ni pun saya agak-agak saja untuk ukuran Cik Kioh ni sebab dia terlalu kecil. Tapi kalau ukuran badan kita, kalau sini dapat 7, daripada sini dapat 7 cm, ke bawah ni garanti 11 cm. Kalau ukuran buat bentuk leher. Tapi leher dia kecil, saya draw saja gitu. Okey, kalau orang dewasa normal boleh guna yang ni. Okey, lepas tu dah kita gariskan dah kat sini. Leher dah, bahu dah. Lepas tu dada ni ke sini. 2 ke atas ni berapa pula? Tadi dada dia 11.5, kenalah bahagi 4. Jadi dapat 2.8. 2.8 kita kena tambah lagi kelonggaran dia. Tadi tak ambil kan. 28 jadi tambah 0.5. Jadi 3.375. 3.375 kita ambil 4. Ni longgar kalau ambil 4 kalau tak mau ambil longgar ni, ambil lah 3.5. Kalau ukuran badan kita sendiri, keliling dada tu bahagi 4 tambah 3 cm atau 2.5 cm. Ikutlah kelonggaran yang kita hendak kan. Dapatlah kedudukan dia kat sini. Ni dada. Lepas tu kedudukan pinggang dia macam mana? Keliling pinggang dia berapa? Keliling pinggang dia kat sini 8.5 cm. 8.5 cm bahagi 4. Bahagi 4. Lepas tu 2.125 ukuran Cik Kioh ni. Jadi 2.125 kenalah tambah kelonggaran lagi. Saya ambil 2.5. 2.5 macam ramping sangat. Kita tadi kedudukan kat sini 3.5. Kat sini kita ambil lah kurang sikit lah 3 point. Agak-agak lah. Tapi kalau yang sendiri punya tak payah. Bolehlah agak-agak juga, bagi dia landai je garisan ni. Sebab kita nak buat baju dia longgar, bukan baju yang ketat. Lepas tu ambil pembaris bentuk ni. Bentukkanlah antara garisan dada, kedudukan titik yang kita dapat tadi ke ni titik pinggang tadi. Okay, siap lah. Siap, baru siap 5 cm saja. Tapi untuk jubah kita tak perlukan kedudukan garisan punggung ni sebab kita nak buat longgar. So kita nak bukaan kaki je, bukaan kaki jubah saja. Selalu kalau kita beli kain bidang 45 untuk saiz kita sendiri, kita boleh dapat bukaan luar jubah, bawah jubah ni dalam ni 47 cm. Terus dapat habis kain lah. Kita habiskan kain bidang 45 tu. Untuk Cik Kioh ni kita agak-agak je lah kembang dia. Sebab kita pakai kain sikit je, tak sampai 4 meter. Ketinggian saya 160 cm. Jadi perlukan 3.5 meter je untuk design jubah yang macam ni. Okey, sekarang ni bila dapat titik ni, sambung aja terus ke titik
sambung je terus ke titik pinggang macam tu. Jadilah jubah. Bentuk kan antara bukaan bawah jubah ni, korang bahagi dua tengah ni, bentuk kan naik ke atas. Korang-korangnya macam tu lah. Lagi kembang jubah lagi besar lah macam tu, lagi besar lah naik dia. Jadi yang ni kita agak-agak je. Sepatutnya dia kedudukan dia macam tu lah, landai je macam tu lah, cantik macam tu. Jadi siap lah bentuk jubah yang kita nak. Ni tak maaf. Ok, sekarang ni kita nak ni, yang ni lubang tangan ni kan, antara titik nombor 4 ni dengan bertemu di titik garisan dada ni, cari titik tengah ni. Titik tengah ni masuk ke dalam ni. Kalau baju kita yang normal ni 1.5 cm untuk hadapan. Jadi dapat titik baru kan ke dalam ni. Jadi bertemu dengan titik nombor 4 kat bahu ni. Garis lurus, lurus saja macam tu. Nampak kan? Garis lurus. Lepas tu ni kita bentukkan bulat macam tu. Ni kita guna apa? Freehand je lah, sebab ya, halus sangat. Kalau dewasa tekan pembaris ni macam tu lah. Tapi ni ukuran Cik Kioh ni kecil sangat, tu tak sesuai maris ni sebab dia besar. Ni untuk normalnya manusia lah. Anak kita pun yang kecil-kecil pun boleh. Badan baju belakang kita guna je pola yang sama, tapi sini je berbeza. Leher belakang seluk dia sikit saja. Sikit saja. Kalau normal kita dari sini ke bawah ni kita turun dalam 2 cm atau 2.5 cm sahaja. Yang ni je lah bahagian belakang. Siap lah jubah kita, tapi tak ada lisu ataupun dat lah. Jubah wujudkan pola tangan, kita perlu gunakan pembaris ni untuk dapatkan sudut 90 darjah. Nampak? Ada paksi melintang, ada paksi memanjang. Jadi ni kita buat kosong. Ni 6 cm. Tu ukur daripada garis melintang tu sampailah 6 cm sahaja. Buat 2 titik macam tu. Lepas tu gariskan kecil sahaja. Ni 01 untuk tangan baju. Okey, lepas tu ukuran dada bahagi 8. Dada dia 11.5 bahagi 8. Dapat orang? 1.43. Kita ambil lah 1.5 kok. 1.5. Okey, 2 titik ni sambungkan. Ni garisan yang kita akan namakan nombor 2. Garisan ni pula kita kena dapatkan ukuran lubang ketiak hadapan dan lubang ketiak belakang. Tadi lubang ketiak belakang tu kita tak buat, ni depan je. Okey, lubang ketiak belakang tu kita seluk masuk dia dalam 1 cm. Beza dengan depan 0.5 cm je. Lepas tu bentukkan. Bentukkan lubang ketiak macam kita bentukkan depan lah. Ni hok seluk dalam sikit tu hadapan, luar sikit tu bahagian belakang punya baju. Lepas tu kita ukur gunakan litik. Untuk seluk hadapan kita dapat 4.5 cm. 4.5
cm tambah dengan seluk belakang kita dapat 3.7. Jadi 8.2. Okey. Ukuran 8.2 bahagi 2. Kita dapat 4.1. 41. Kita ambil 4 je lah. Elok-elok je kat sini. Sambung titik sini ke titik sini, garis je. Titik ni tadi 4 kita kena bahagi 3, buat 3. Dapat ini ke titik tu 8.2 ni bahagi 2 yang dapat 4.1. kita mudahkan ambil 4 saja. Lepas tu 4 tu bahagi pula 3 untuk dapatkan ruang ni dan ruang ni. Okey. A ni nama dia B. Okey, untuk titik B ni keluarkan dalam 1.5 cm untuk badan kita lah. Tapi untuk badan patung ni saya agak-agak je lah. Okey, lepas tu kalau untuk sudut kosong C A bagi jatuh semua tu garis je. Lepas tu pusing pembaris ni. Kok tu pula untuk dapatkan garisan sini ni ke sini, kita temukan titik sini A dan C. Dapatlah kedudukan. Lepas tu lubang macam ni. Jadi 5.5 kenalah bahagi 2. Okey, 2.7. Okey, kita gundakanlah. Jadi dapat gitu. Kita ambil lah pembaris ni. Bentukkanlah tangan tu. Macam ni pun boleh dah. Buat bagi dia lentik sikit kan bentuk dia. Tunjuk hand je lah. Ni yang kita freehand. Jadi bentuk dia lentik lah sikit macam tu. Ni tangan, ni baju. Baju depan dengan belakang pola yang sama saja. Jom kita gunting pula nah. Gunting belakang ni guna pola yang sama je. Ni tangan kan. Jadi kita kena gunting ikut ni. Tu. Lihat belakang, garisan bahu, lubang ketiak pun ikut lubang ketiak belakang. Lepas tu sisi baju, sisi jubah sampai bawah ni, sampai hujung ni. Okey, siap. Untuk tangan pula kita ikut kedudukan S ni. Tu, situ gunting, situ. Okey, siap. Okey, siap dah kita gunting. Ni badan tadi. Ni tangan. Ni je lah pola dia untuk kita potong kain. Tapi kat leher ni, leher hadapan ni kita gunting tapi tak putus yang. Ni kita gunting. Janganlah sampai putus. Nanti bila kita nak potong badan baju hadapan, kita boleh macam tu saja. Yang ni pun kita boleh snap saja. Snap saja. Snap sikit gitu. Bila kita nak gunting bahagian belakang, kita open macam tu. Bila kita nak gunting bahagian depan, kita lipat masuk macam tu. Takut silap. Kalau siapa yang dah tera, tak payahlah leceh-leceh. Ni depan. Okay, ni kita ambil untuk depan. Lagi bila belakang, kita buka balik. Ni belakang. Macam tu je. Satu pola dapat depan dan belakang. Tak tepi. Tangan. Okey, jom kita potong kain. Okey, lepas tu tadi kita tak Abang kata yang ada 3 biji ni kan. 3 biji tu kena ada sebab kita nak bagi kita kata kita ada lipatan. Jadi sekarang ni kita akan potong bahagian hadapan dulu. Lepas tu bila potong hadapan, ambil yang ni lah kan. Yang belakang ni kita lipat masuk macam tu. Siap. Kita potong badan baju hadapan dulu.
Okey, tak tepi dulu pola tangan. Ni kata kain kan, yang tanda lipatan 3 biji tu maksud dia macam ni. Kain ni lipat macam tu. Itulah maksud dia. Ni lah lipatan dia. Kan ni bentang kan kain. Lipatan tu maksud dia kain lipat macam tu. Jadi letak pola macam tu. Okey nah. Letak pola macam ni. Tak jarum peniti. Tapi sebelum ni saya dah buat dah tau video macam mana nak potong ikut pola jubah ni, baju yang customer ikut pola jubah ni saya dah buat dah sampai ke jahit lah untuk badan dewasa. Dan ni saya tunjuk sepintas sajalah, nanti saya letak link kat bawah, nanti buka balik video yang saya pernah buat. Kalau sepatutnya sini ada basi ya, kat lihat ni 1.5 cm, bahu 1.5 cm, kat sini pun ada basi. Basi tu maksud dia lebihan daripada pola ni, lebihan kain kena ambil. Kalau tidak tak boleh jahit baju. Ni saya nak potong basi ada kat bahu je. Kat lubang tangan ni saya ambil rapat untuk badan. Maknanya tak boleh, kena ambil basi juga sebenarnya. Ada basi ni, sisi pun ada basi. Nanti tak apa, hampa semak lah nanti. Ni secara ilustrasi saja. Okey. Kan sepatutnya kalau baju normal kena bubuh lapik leher. Ni badan Cik Kioh ni saya tak bubuh dah lapik leher ni. Tergunting je. Dalam video yang saya dah buat dah sebelum ni. Okey. Lepas tu bawah. Ada basi tak? Kalau kita punya baju ni saya tak bubuh dah basi. Ni lepas tu gunting kain dengan gunting kertas, jangan campur. Dia tak boleh campur, nanti cepat tumpul. Kalau rasa kain lincing ke apa, hampa bubuh lah banyak sikit je mesti. Kononnya tak sat ni. Kain ni tak lari lah kan. Rupanya lari juga. So kenalah pasang jarum peniti sebenarnya. Nanti tengok satu lagi video lah yang tu untuk saya dewasa. Yang ni saya Cik Kioh ni saya anak patung. Tapi bolehlah siapa yang tak pandai lagi menjahit tu, try dulu beli anak patung tu, buat dulu, jahit dulu dengan tangan. Kalau yang tak boleh mesin gitu kan, siapa yang ada mesin tak apa dah. Okey, lepas tu potong. Bawah ni sepatutnya ada lebihan kain lagi untuk lipatan. Untuk Cik Kioh ni tak payah macam ni. Ni seteping dah kita dapat. Okey, sekarang bahagian belakang baju pula. Ada lipatan juga, tapi kena buka ni. Belakang ni pun buka. Okey. Guna juga pola yang sama tadi. Ni lipatan. Lipat dulu kain. Baru letak pola jubah. Okey. Dah siap jarum peniti ni. Kita potong. Kalau nak ikut sini 1.5, sisi 2 cm, bawah 1.5. Tapi yang dalam Cik Kioh ni kat bahu je kita tak basi, kat lubang lengan kita tak basi, sisi bawah tak. Tu pun basi kita agak-agak leher tak, sebab kita tak jahit lapik leher. Cuma nak tunjuk je bila buat lagu ni apa jadi kan.
Yang ni kira pakai sarung je lah ni. Cuba ni tak ada zip depan, tak ada zip belakang. Macam tu. Kalau nak letak zip, kena bagi jangan lipatan lah. Bahagian belakang ni ada basi dalam 2 cm untuk baju kita lah. Untuk baju ni hanya nak tengok ilustrasi je. Okey, ni bahagian belakang. Tadi dapat dah bahagian depan. Dapatlah 2 keping. Jadi yang depan dengan yang belakang tu nanti cantum bahu macam tu. Cantik ni bertemu cantik, cantum bahu. Jahit je. Okey. Tak tepi. Siap. Pola ni dah siap depan belakang. Setelah kita akan teruskan ke pola tangan. Okey, pola tangan tengok kat mana yang sesuai. Okey, untuk pastikan erokan dia tu tak lari, kita tarik ni. Bila kita tarik dia jadi cekang gitu, maksud dia erokan dia elok. Kalau tengok erokan dia ada jenis kan, dia jadi dia jadi macam kedut-kedut gitu. So kita tarik erokan betul-betul baru sedap pakai baju tu. Lepas tu ni pun lipat dulu baru letak basi, baru letak pola. Lepas tu baru letak jarum peniti. Ikut suka orang pun nak bubuh banyak mana pun yang peniti ni. Kaan bubuh banyak ni je lah. Ni agak-agak lah. Yang atas ni untuk baju ni, kalau baju biasa kita punya yang normal, basi kat sini 1.5 cm tau ni. 1.5 cm. Ni 2 cm. Ujung ni terpulang. Kalau nak bubuh kaf, pengerah macam baju ni kita bubuh 1.5 cm je ujung ni. Tapi yang Cik Kiyah ni kita tak bubuh basi, kita potong je. Jom potong. Okey, yang ni ada basi 2 cm lah kalau baju kita. Yang ni agak-agak saja. Bawah ni tak payah. Cik Kiyahnya tak payah. Tu. Ni aja. Yang atas ni adalah basi agak-agak, saya agak-agak je. Ni baru sebelah tangan punya. Siap. Sebelah tangan. Okey, badan belakang, badan depan, tangan 2 dah siap. Okey, siap lah. Polo ni kita boleh simpan lah. Lagi mana polo ni saiz badan customer kita tak membesar, macam tu je. Jadi kita boleh guna lah. Kalau dia mai kali kedua pun dia nak pattern yang sama. Okey, kita simpan letak dalam file. Okey, yang ni kita nak jahit lah. Okey, untuk jahitan badan ni, kita untuk baju Cik Kiyah ni kita jahit bahagian ni, bahu, bahagian sisi. Okey, sepatutnya kena jahit lah leher ni. Tapi untuk Cik Kiyah dia kata tak payah, bawah pun tak payah. Kalau nak tengok yang sebenar tu, tengok dalam video yang saya dah buat dah. Saya nak buat. Lepas tu tangan ni pun kita jahit sini. Jahit. Yang ni pun jahit. Okey. Macam tu je. Siap. Okey, bila dah kita siapkan tadi kan, lepas tu kita jahit lah tangan ni. Jahit tangan lah sebab dia halus tau. Dia halus sangat. Kita jahit tangan saja. Ni jahit tangan, sini pun jahit tangan. Lepas tu jahit sisi jubah bahu. Yang ni saya tunjukkan dah macam mana nak gunakan jarum jahit untuk menjahit baju. Jika tak ada mesin jahit kan, pakai je lah jahit tangan. Okey, masukkan 1 lembar benang. Untuk jahit baju Cik Kiyah kita ni, kita menggunakan jarum jahit tangan sahaja. Tak perlu guna mesin sebab baju dia kecil. Ni masuk 1 lembar benang. Tarik lah. Jangan panjang sangat, nanti tersimpul.
Okey. Ni ada satu panjang, satu pendek. Kita simpulkan yang di bahagian benang yang panjang saja. Tu, tarik. Nampak? Cukup lah. Lepas tu kita jahit. Ni kita nak sambung sisi badan baju jubah, hadapan dan belakang. So jahit je. Ni kan tadi kita ada basian. Saya agak-agak je sebab halus sangat kan. Masukkan titik A, titik B, tarik keluar. Tu masuk balik awal titik tadi, keluar balik titik yang kedua. Ni sebab kita nak matikan jahitan dulu. Okey, dah kuat. Masuk titik A, B, tarik keluar. Lepas tu ulang step yang sama je sampai hujung. A, B, A, B. Nampak tu? Satu, keluar. Okey, jahit sampai hujung saja. Kalau baju orang dewasa pun, kalau anda rajin, anda jahit tangan pun tak apa. Kalau mesin jahit tak ada kan, boleh je. Tapi macam mana kita nak kukuhkan jahitan ni, jahitan jelujur ni, sampai kat hujung ni. Okey, kita jahit. Kita alih ke belakang ni, kita jahit lagi sekali. Jahit je lagi sekali. Ni kan yang ni keluar balik, ikut saja yang tadi, yang asal jahitan tadi tu kita ikut dulu je. Maksud dia double je ni, sampai ke bawah jubah lah, kita double je. Siapa-siapa pun boleh menjahit lah. Tak kira lah anak kecil ke, yang dah tahu membaca, menulis, yang dah tahu pegang gunting, yang dah tahu mana bahaya, mana tak bahaya. Maksud dia dah boleh fikir, guna otak tu memang boleh je. Dia pernah ibu-ibu kat luar sana nak ajak anak-anak, tak ada masalah. Boleh je. Guna je jarum tangan ni. Jahit sampai habis hujung jubah. Okay, siap lah. Nampak? Dah siap ni, kita matikan je lah. Jangan terus potong, matikan je. Macam tu. Lepas tu selit kat situ. Buatlah 2 kali ya. Selit, baru potong. Baru ambil sniper dan potong. Okay, siap lah. Kita dah jahit sisi kanan dan kiri ni, dah jahit. Bahu dah jahit. Tangan pun dah jahit. Ni pun dah jahit. Tengok. Tangan ni kita boleh alih lah. Ni. Nampak tangan. Cik Kioh kita tadi ni. Dia. Jadi tangan kita nak sarung, nak jahit ke dalam tangan baju jubah ni. Kita cuma selit kan, macam tu je kan. Lepas tu jahit keliling ni, jahit tangan je. Ni kita jahit keliling macam tu je, macam biasa. Ni sebelah lagi belum berjahit. Maksud dia ni baju jubah ni, ambil tangan ni, jubah terbalikkan, tangan alih ke cantik lah yang kita nak pakai. Lepas tu masukkan ke lubang tangan ni. Macam tu je. Lepas tu jahit keliling dia. Cara nak jahit dia tu ni lah. Benang ni satu lembar je.
Ni dah terberetah dah ni, jahit semula je lah. Matikan. Ni sisi juru ni terberetah dah tak jahit dah, matikan. Potong. Kita simpul semula. Benang simpul semula. Satu lembar je. So kita jahit lubang ketiak ni macam tu. Bila mulakan jahitan, kita kena ulang jahitan tu 2 kali lah. Sebabnya nanti dia terberetah pula. Ulang tempat yang sama 2 kali. Ulang keliling keliling lubang ketiak. Okey, bila lubang ketiak ni kecil, dia lebih nak guna mesin memang tak lepas ni, nak masuk tapak mesin tak lepas, memang kena jahit tangan je. Dia jahit. Kalau benang tak cukup tak apa, kita buat benang baru, kita sambung je lah menjahit tu. Cik balik double lah, double. Okey, dah siap dah. Kita punya tangan satu lagi dah. Memang siap dah. Ni lepas tu matikan je lah. Lepas matikan ni, boleh potong. Okey, siap. Alihlah, kita tengoklah apa jadi. Okey. Ni bahagian depan sebab selut leher dia panjang. Belakang tu sebab selut leher dia sikit saja. Kita sebelum Cik Kiyah tu ambil baju dia, kita kemaskan dulu benang-benang yang terkeluar-keluar ni. Kain yang tak berapa nak bulu sangat, dia tak keluar lah bulu-bulu ni. Kain ni baki-baki kain saja untuk dia. Okey, siap. Tada! Dia dah datang ambil baju. Tapi jubah yang buat kat Cik Kiyah ni tak ada zip belakang. Jadi kita terpaksa buka kepala. Sebab Cik Kiyah ni boleh buka kepala, tapi kalau kita sendiri nak pakai, kita tak boleh cabut kepala kita. Jadi tak nak kena buat zip. Jadi kalau nak yang buat zip tu, kenalah tengok YouTube saya yang sebelum ni. Saya dah ajak macam mana buat zip. Dia dah ganti dah. Baju lama ni dia tak nak dah, tak lawa dah. So dia pakailah baju yang baru. Dia sebab dia boleh cabut kepala, sebab itulah tak apalah kalau tak ada zip belakang pun. Pasang balik kepala dia. Inilah hasilnya jubah. Okey, dia dah dapat baju baru. Anda nak juga tak baju baru macam ni, jubah macam ni, mudah saja nak buat. Jadi silalah cuba. Dan kalau tak ada mesin jahit, boleh jahit tangan saja. Kalau ada mesin jahit, gunalah mesin. Jadi yang tepi-tepi tu sepatutnya jahitlah tepi kalau baju sendirilah. Okey, kalau nak cuba untuk anak-anak pun sesuai sangat. Tak kisahlah anak lelaki, anak perempuan, kalau mereka minat menjahit,
Kita sokong lah, bagi sokongan. Okey, jumpa.